kemudahan infra, dia ada banyak elemen kan dalam tu. Dia ada banyak pecahan. Mungkin setiap wakil-wakil yang arif berkenaan tentang elemen dalam checklist tu boleh bentangkan. So mungkin kalau kata sektor kemudahan, sektor kemudahan infra dan tanah lapang, mungkin orang yang berlainan lah akan present. Dan juga sektor perumahan dan komuniti. Okay? So kalau yang sektor-sektor lain tu mungkin wakil lah So ada siapa volunteer untuk mula dulu? Ni ada lagi yang tak ada ni. Arif ada tak? Ketua sektor sila alert anak buah masing-masing sekiranya tak ada minta kontak untuk masuk studio. Ini dah lambat ni. Okey, untuk koordinator ada apa-apa update yang pertanyaan kemusykilan ke? Berkenaan tentang projek 2 ni? Progress projek 2? Koordinator dah masuk? Mana koordinator? Iqbal? Farid dan Eugene, mana Iqbal? Tadi macam ada pun. Okey, tak apa. Okey, kita tak nak buang masa. Okey, sementara tunggu koordinator update apa-apa kemusykilan berkenaan tentang projek 2. Boleh saya nak, ada tak kumpulan yang volunteer nak present dahulu? Cepatlah. Kita tak nak buang masa ni. Ada tak yang volunteer? Okey, kalau tak ada siapa yang volunteer, saya akan sebutkanlah nama Okey, kita mula dengan kumpulan sektor kemudahan infra dan tanah lapang. Kejap Puan. Munisha tak masuk lagi ni. Okey, untuk sektor infra, sebelum saya terlupa lah berkenaan tentang jalan raya Jalan raya untuk ditapak kamu perlu ukur kelebaran bagi jalan tersebut. Okey, saya nak kamu terangkan macam mana kaedah untuk ukur jalan. Saya nak kamu tunjukkan dalam kamu capture gambar daripada Google Image dan tunjuk saya kaedah macam mana nak ukur jalan yang betul. Supaya kamu tidak melakukan kesilapan lah bila ukur jalan di tapak. Okay. Okey, selepas kumpulan infra kemudahan dan tanah lapang, kumpulan perniagaan nanti ready? Puan boleh nampak tak? Belum lagi. Belum? Okey, kejap
Nampak tak? Puan? Betul boleh nampak? Okey, nampak. Okey, ni saya punya sektor infrastruktur punya checklist. Macam Puan kata tadi baru nak tanya pasal kelebaran. Saya tak buat lagi kan. Maksudnya saya tak letak dalam ni sebab macam itu Puan kata macam mana nak ukur kelebaran dia. So saya macam Bukan, saya cakap macam mana nak ukur panjang jalan. Kelebaran Panjang. kamu kena ada. Panjang jalan tu yang kita macam mana nak ukur. Kan? Okay, nanti saya tambah kolom je kat sini. Okay, Jangan salah faham apa yang saya cakap. Panjang jalan memang kamu susah lah nak kira sebabnya kamu kena tengok dalam Google Map je lah. Dari mana ke mana tu nak tengok dia punya jarak. So kita lebar jalan kita boleh ukur. Okay Puan, ini okay Puan. Okay, ni untuk jalan raya. Saya ni untuk jenis jalan je. Ini keadaan jalan dia. Sama ada dia berturau atau apa semua. Catatan ni saya tambah kat sini macam kalau keadaan jalan tu macam tak elok ke, macam tak ada link ke, tak ada tu ke, saya minta dia orang bolehlah tulis kat tepi ni untuk tambah apa-apa sajalah. Yang tu kan sepatutnya jenis sepatutnya berturak berlubang berbatu ni dia sepatutnya kalau macam berturak ataupun tidak ni ya tidak. Lepas tu keadaan jalan tu baru berlubang, berbatu, baik, sederhana apa semua tu. Dia sepatutnya keadaan jalan tu dia akan dalam keadaan baik, sederhana, buruk. So baik tu sederhana, buruk tu awak kena ada catatan. So maksudnya kalau kata sederhana tu berlubang di beberapa kawasan. Itu baru letak catatan. Okay, sekejap Okay, sorry. Okay, sambung balik. Yang tadi kena edit sikit Okay, boleh Puan. Okay, lepas tu yang okay, ini untuk utility proses sampah. Jenis tu sampah ni saya dah tunjuk juga kat diorang macam mana bentuk tu sampahnya. Lepas tu bilangan tu sampah ni 1 atau 2. Yang lain-lain ni kalau bilangan dia 3 ke atas. Waktu pengitipan ni macam Puan kata mungkin ada dekat taman perumahan mungkin ada dia punya papan board tu akan ada waktu dia. Maksudnya hari dia pengitipan ni. So untuk TMB jenis pecawang. Kejap. Untuk tong sampah ni bilangan hari waktu kutipan ni dia kena ada bilangan berapa kali seminggu. Berapa kali seminggu tu kena ada juga. Okey Puan. Lepas tu untuk ni awak ada tunjukkan. Okey, awak cakap ada tunjukkan dekat kawan-kawan. Ada gambar dia macam mana jenis tu sampai. So, okey, saya nak test. Okey, Ilham. Dish bin ni macam mana? Okey, katalah awak kena pergi tapak dekat kawasan perumahan kan? Okey, awak nak kena pasti leash bin dengan wheel bin ni. Okey, macam boleh Ilham terangkan? Okey Puan, leash bin ni jenis yang penutupnya terbuka. Yang wheel bin pula, test bin tu pula yang boleh bergerak, yang ada roda. Dan juga penutupnya boleh tutup. Maksudnya yang wheel bin ni yang individu setiap rumah tu lah? Okey, yang leash bin tu yang terbuka, yang satu taman perumahan tu boleh kongsi lah ni? Yang besar. Okey. Okey, so Ilham tahulah Okey. So,
Pastikan semua tahu ni. Nanti tak apa, nanti Monisha masuk kita tanya Monisha, dia tahu tak? Okey, lepas tu yang pelupusan sampah ni kena tambah sikit yang berkenaan tentang bilangan hari, berapa kali seminggu jadual kutipan tu. Okey, boleh Puan. Okey. Ini TMB di Pecawang sama je catatan. Saya tak tahu saya macam apa kata keluasan. Saya tak tahu nak letak sama ada keluasan atau saiz kat sini. So, jadi saya biarkan je dulu kotak kosong kolom ni. Sama dengan Pecawang komunikasi, jenis menara. Jenis menara ni pun saya dah tunjuk juga kat dia orang macam mana rupa dia. Logik Kalau kumbahan. keluasan tu tak perlu masuk dalam checklist sebab keluasan kamu akan kira kemudian lah untuk keluasan. Tapi kalau macam saya rasa mungkin awak boleh letakkan lokasi lah kot. Sebabnya lokasi Pecawang tu. Okey, boleh Puan. Okey. Lepas tu logik kumbahan saya macam ni. Sekejap. Kalau jenis yang Pecawang masuk dia punya Pecawang masuk utama, Pecawang masuk result TMB semua tu kan. Dia ada kapasiti dia tu. Yang tu awak kena catat tu. Kapasiti, okey Puan. Sebab saya tengok dekat Google Map, mungkin tak nampak tapi bila saya Google semua, selalunya dekat kawasan tu mungkin dia ada satu papan juga yang akan tulis semua tu lah. Saya minta anggapan macam tu lah. So awak kena kena senaraikan dia punya yang awak snap picture lah. So maklumat tu ada dekat dia punya tu kan. Supaya nanti memudahkan kamu untuk kalau kata ada lagi data yang perlu tapi tak masukkan dalam checklist tu kan. So dekat banner tu dah ada maklumat, so boleh masukkan lah kemudian. Okey Puan. Asyirah. Puan. Saya nak tanya, yang hari pengutipan tu kenapa tak ada hari Sabtu? Sebab saya Kedah saya tak tahu. Saya takut. Biasa hari Minggu pun kadang-kadang ada tau pengutipan. Okey, Aisyah. Bukan office hour tau. Ya, tak semestinya hari kerja saja kan? Saya rasa elok awak senarai semua hari. Cuma just tick je sebab kadang-kadang hari Jumaat pun kadang ada juga. Lepas tu kadang saya pernah tengok pukul 4 pagi pun kadang-kadang ada dia orang. Kadang-kadang dia mungkin tak sempat hari kami yang dia sambung hari Jumaat tu. Jadi saya rasa hari tu boleh kot senarai semua. Sebab kita just tick je kan hari apa tu. Okey boleh. Jadi saya tambah je Sabtu dengan Jumaat. Okey, lepas tu ini tangki air. Tangki air saya tengok ada satu tangki safety individu. Beg tadi yang berkenaan tentang Pecawang telekomunikasi. Yang menara kekisi monopol ni pun awak macam mana jenis dia ni? Saya macam ni Puan. Macam yang monopol ni saya tengok ada satu dekat SK Tunjang, dalam SK Tunjang. Lepas tu menara kekisi ni ada satu juga tak silap saya dekat Kampung Lubuk. Atau Kampung Binjai tak silap saya. Okey, so kalau kata ada jenis lain selain daripada dua jenis ni, macam mana? Macam mana sebab saya tengok-tengok dekat tu je ada tiga macam ni. Lepas tu ada satu macam multifunction. Multifunction tu macam bergabung dengan sekali lampu macam tu. Saya rasa mungkin tak ada lah kot kat kawasan Pekan Tunjang tu. Okey. Okay, so kena capture, pastikan ambil gambar lah. Okey Puan. Okay. Lepas tu untuk Pecawang ni rangkaian telekomunikasi awak kena kenal pastilah. Test semua line telefon yang maksudnya kalau kata line telefon Digi, Celcom dia punya syarikat pembekal tu. Jenis rangkaian tu apa? Semua ada ke ataupun ada yang tak ada? So nanti tanya dengan ahli kelas
Yang siapa yang pakai Digi, siapa pakai Celcom, siapa pakai U-Mobile. Tapi rasanya semua ada lah ni. Cuma kamu test je lah dekat tapak. Okay, fine. Okay, boleh. Okay. Okay, okay. Ni tangki air, saya takut tadi kalau takungan saya ada tahu 2, takungan dengan tadahan. Ini just tambahan je sebab macam takut kau dekat Google Maps saya tengok macam tak ada. Mungkin dekat kawasan tu bila turun tapak mungkin ada. Lepas tu peparitan jenis longkang ada 2, kediaman longkang. Lokasi tu dekat longkang tu dekat depan dekat longkang tu apa yang macam industri ke maksud saya macam tu lah lokasi dia depan macam tu saya tambah lagi juga catatan. Lepas tu loji rawatan air, keluasan, kapasiti, catatan juga. Last sekali pembentungan dengan logik kumpulan. Jadi pembentungan ada 2, pembentungan awam dengan pembentungan tangki najis. Puan, saya nak tanya tangki pembentungan ni macam kawasan dia macam ada banyak jenis saya tengok dekat Google. Ada satu yang macam bulat, lepas tu kalau macam kawasan perumahan dia macam bentuk kotak yang dekat bawah longkang. Tu pun boleh dikira juga ke Puan? Yang tu kena tengok dia saliran, dia ada macam kumbahan punya dia bukan dia maksudnya dia bersambung lah dengan yang tempat sistem pembentungan berpusat macam tu. Dia bukan individu punya. Sekiranya dia awam semualah tu Puan. Dia maksudnya dia akan yang tu dia salurkan kepada kawasan berpusat lah. Untuk jenis-jenis pembentungan ni dalam garis panduan ada kan? Ada. Dia kalau macam pembentungan awam ni mungkin dekat kawasan komersial. Dia ada tandas awam, lepas tu apa nama ni? Kawasan-kawasan yang macam yang dikongsi lah. Kawasan-kawasan macam untuk kawasan macam komersial dia punya bangunan kedai. Lepas tu kalau macam tangki najis ni biasa individu lah kalau macam dekat kawasan perumahan. Okey, pasal kalau saya kalau jumpa saya nak kena kira ke bilangan dia ke macam saya just capture gambar je tunjuk. Kena tahu dia punya, kena ambil gambar dan bilangan lah berapa. Kalau macam taman perumahan tu ada, kalau macam kata individu tu kena bagi tahu je lah kalau macam kata awak tengok setiap rumah ada kan. So tak payahlah kira jumlah semua. Tahu berapa jumlah rumah, so satu rumah ada satu, so ikut bilangan rumah lah. Okey, boleh Puan. Okey. Tu saya tambah catatan kalau anda kata macam Tapi kalau kata yang tu rumah itu kalau perumahan terancang. Tapi biasa perumahan terancang ni dia tangki septik yang berpusat lah. Betul. Dia punya kalau kata rumah kampung ni, rumah yang tidak terancang ni, yang biasanya akan ada tangki septik individu. Betul. Okey Puan. So dah sekali catatan saya sediakan satu muka surat untuk diorang. Dia kata dia ada macam nak tambah sebab saya dekat Google Maps mungkin tak nampak semua infra, sektor infra dengan utility. So mungkin diorang ada nampak apa-apa tahu, saya boleh minta diorang catat kat sini lah semuanya. Saya rasa tak perlu ada satu page kosong. Catatan semuanya dekat ruangan di elemen infra ni lah. Sebab kalau kata ada satu page kosong nanti membazir. Okey Puan. Itu saja ada untuk sektor infrastruktur dengan utility. Okey, nanti lepas ni saya nak tengok yang kemudahan awam punya. Lepas nanti awak tunjukkan sementara tu ready macam mana nak ukur jalan Okey, boleh Puan. Tunjuk dalam gambar lah. Okey, terima kasih. Okey, sama. Okey, so far ni semua faham ke nak buat survey untuk infra? Faham.
Faham Faham. Boleh Faham Puan? Ada apa-apa yang tak jelas? Kalau okey, kalau faham, okey saya nak test. Kalau kata nak kira nak ukur kedalaman longkang parit. Parit macam mana nak ukur kedalaman parit? Balkis boleh explain? Macam Puan. Macam mana nak ukur kedalaman parit? Kejap. Lebar tu kita ukur daripada atas lah kan? Dalam tu nak kena masuk dalam longkang ke? Tak. Tu macam mana? Tu macam mana nak dapat kedalaman dia? Okey, sektor infra boleh bantu Balkis? Sektor infra. Siapa? Nabihah? Nabihah. Sektor infra yang lain lagi siapa? Wan Azra. Okey, cepat kita nak clarify yang berkenaan kaedah nak ambil maklumat dekat tapak ni. Siapa-siapa boleh bantu ni, Balkis? Rujuk garis panduan yang ditetapkan. Rujuk garis panduan. Okey, rujuk garis panduan. Dia ada dia punya garis panduan lah. Tapi sekarang ni kita nak ukur dekat tapak Faris. Dia punya jenis kedalaman kan. Longkang apa semua tu. Lebar longkang. So dalam nak ukur kedalaman longkang tu macam mana? Oh, ikut ukur kedalaman longkang ke parit Puan? Ke sama parit dengan longkang? Parit ke longkang ke sama lah tu. Oh, dia ikut jenis bentuk longkang tu kan? Ya. Dia ada bentuk dia. Kalau macam tadi infra dah present, ada bentuk U, ada bentuk V. Macam mana nak tahu kedalaman longkang? Lebar kamu kena nanti dekat site, kamu ukur lebar longkang. Lebar longkang tu tak ada masalah lah sebabnya ukur daripada atas. Dalam longkang tu kalau air ada kan. Macam mana? Takkan nak masuk dalam longkang? Agak-agak. Anggaran So ukur dulu lebar longkang. Ukur dulu lebar longkang. Lepas tu tengok kawasan yang kalau kata ada kawasan yang agak kering tengok dia punya kedalaman. So bandingkan anggaran lebar dengan dalam longkang tu. So tak payahlah masuk lah. Nanti jangan ada yang kata nak kena masuk dalam longkang. Tapi kalau kamu ada pengukur laser. Laser yang jenis. Siapa ada? Ada tak dalam kelas ni ada pengukur tu? Sebab kamu ada buat garis panduan kan selepas kan? Ada tak yang beli jenis laser tu? Laser kamu just tembak kat situ tu dia boleh tahulah dia punya ketinggian kedalaman longkang tu. Okey? Boleh saya tak nak lagi kan ada yang cedera pula masuk dalam longkang bagai semua. Okey? So ukur dulu lebar longkang nanti boleh tentukan kedalaman longkang. Okey?
Boleh? Boleh semua? Boleh Puan. Okay. So, apa sektor infra alert Okay, kita pergi kepada kemudahan. Aisyah. Kemudian saya Puan. Saya. Sekejap. Nampak ke Puan? Aisyah ada masalah tak bergrouping dengan Monisha setakat ni? Kena terus terang Boleh lah. Boleh Puan. Tak apa. Boleh. Setakat ni bolehlah berkomunikasi dengan dia. Dia ada Boleh. ada buat tugasan tu share Ada. dengan kamu ke ataupun macam mana? Ada. Ada Ada. Sekejap Dah nampak ke Puan? Belum Belum lagi, belum. Belum. Sekejap. Lambat. Nampak? Belum lagi? Dah, Okey. saya dah keluar dah. Okey, dah. Okay. Yang ni yang ada keselamatan, pondok polis, bilangan anggota polis. Lepas tu tadang penduduk tu macam kalau dekat garis panduan balai polis. Dia ada tadang penduduk macam average penduduk dalam kampung tu berapa, contohnya 8,000 ke 10,000 ke. Lepas tu kemudian sekurang-kurangnya pasukan bomba pula kategori balai, tanda penduduk, jarak antara balai bomba terdekat dengan rumah. Lepas tu dengan kemudahan sekurang dengan kawasan tapak. Kawasan tapak tak payah masuk dalam checklist, tak apa, tapi tak apalah. Dah. Okey, Apa yang tu saya kira buat. kemudian lah, nanti kan jenuh pula. Okey, Orang yang bantu kamu untuk kutip maklumat tu. Okey. Yang ni pula planet desa, kawasan perkhidmatan dia, lepas tu tadang penduduk juga kampung utama dengan kemudahan sekurang. Kemudahan sekurang tu macam ruang perkhidmatan, kantin, surau, tandas. Semalam saya dah bagi tahu orang dah yang details ni. Lepas tu pendidikan, ada SK apa, SJKC, bilangan bilik darjah, kesan tapak, kemudian sekurang dengan bilangan murid. Okay. Pendidikan kalau macam tadika yang ada kerajaan macam tadika kemas semua tak masukkan juga? Tak masukkan ke? Kalau ada di site kamu tu, kamu kena ada juga tau. Tu yang salah satu kemudahan pendidikan. Saya ada buat, nanti saya ada buat space baru, nanti kan saya add yang baru. Saya tak perasan sebab saya yang nanti saya letak. Okay. Lepas tu perkuburan dengan keagamaan ni, masjid dengan perkuburan. Yang perkuburan lah, kemudian sekurang. Kawasan tapak ni tak payah ya Puan? Kawasan tapak awak akan kira kemudian. Awak tandakan dulu dekat lot di atas plan. Okey. Ini pula pusat komuniti dengan kan macam rumah anak yatim ke, rumah orang tua kalau ada. Teruslah. Itu dari saya. Dah Puan. Okay, so ada berapa jenis kemudahan ni? Kalau ikut pecah punya kategori dia? Yang saya yang buat ni ada 8. Tapi tak tahu lah, ada tadika nanti saya add lagi ke. So combine dengan yang kamu buat dengan Monisha buat lah ni? Sekali lah ni Okay. So pusat, sekejap. Keselamatan, okay.
keagamaan, Kesihatan, pendidikan, perkuburan, keagamaan. Sekejap, kesihatan tu ni. Kesihatan. Ni. Tengok balik yang nombor 2 tu, kesihatan. Okey, pasti ke memang klinik desa? Oh, ada hospital Tak. Maksudnya tak ada lah hospital citra lah kot sebab satu daerah satu hospital kan. Tapinya klinik ni memang klinik desa ke? Nama dia nanti kalau katalah bukan klinik kesihatan ke? Dia punya apa? Hierarki tu. Oh, ada 2 jenis klinik lupa. Ada klinik kesihatan dan klinik desa. Okey. Nanti pastikan kalau apa jenis klinik tu. Okey. Dah apa Okey. Okey, tanah lapang. Saya puan je eh. Nampak tak puan? Puan? Ya. Okay. Nampak? Ya, nampak dah. Okey, saya buat sektor kawasan lapang dan taman rekreasi. Ini untuk kawasan lapang punya. Dia ada pemilikan dengan keadaan landscape. Yang saya buat lebih sebab tak pasti kat kawasan lapang tu dia taman dia memang kawasan lapang, so saya buat lebih dia punya kotak. Dengan sebelah ni. Okey, saya rasa awak ada satu lagi ruang untuk nyatakan jenis kawasan lapang tu. Adakah tanah kosong, lot permainan ataupun kawasan rekreasi yang kawasan taman apa dia punya taman bandar ke taman apa ni kan? Waktu dekat sini ke pun kena tambah. Jenis apa? Yang ni taman rekreasi. Awak asingkan dengan yang tadi? Betul, saya asingkan. Okey. Jenis so landscape lembut ni kalau katalah lot permainan tu dia ada dua-dua. Landscape lembut ada, landscape kejur. Dia bukan landscape kasar landscape kejur Kejur. K-E-J-U-R lah, kejur. Yes. Okey. Dia kalau macam contoh track jogging, lampu di taman permainan, papan gelonsor, buaian, yang tu landscape kejur Okey. Itu elemen yang yang dibina oleh manusia. Itu semua landscape kejur. Landscape lembut ni semua pokok. Maksudnya semua faham. yang semua pokok-pokok yang terdapat di kawasan kawasan lapang tu. Maksudnya catatkan sikit. Kalau untuk ruang catatan tu nyatakan apakah jenis landscape lembut dan landscape kejur yang terdapat di kawasan lapang tersebut lah. Okey. Hierarki jalan yang ni hierarki jalan rasa tak perlu masukkan dalam kawasan checklist untuk rekreasi sebab infra tadi dah buat dah ni. Tak payah. Tak perlu. Okey, baik. Okey. Lepas tu dia zoning kawasan taman rekreasi. Zon kawasan rekreasi yang ni pun tak perlu masuk dalam checklist. Yang tu nanti awak akan kira balik. Keluasan selepas dah kumpul maklumat dekat tapak. Baik puan. Ni catatan biasa je.
Okey, lepas tu Catatan satu kertas kosong tu pun tak perlu okey, dan saya buat bawah ni pula. Hmm. Dekat kawasan kosong ni. Yes. Lepas tu ni sektor institusi kawasan kajian. Untuk Okay. institusi pendidikan, ketua dia Badan Biosecurity Perikanan yang pengganti masa tu. Saya Okay. letak kat sini keluasan minimum tapak, lokasi institusi, fungsi dengan komponen kemudahan sokongan yang ada kat situ. Okay. Ini saya letak gambar yang saya dapat lah dekat kawasan tu. Okay, yang ni untuk dalam checklist tak perlu tak gambar lah So nanti awak masukkan ni je. Okay, kalau kata ada lagi institusi lain di kawasan site kamu, apa? So nak tulis dekat checklist mana ni? Kalau ada lain, catatan. Kalau ada lain. Selain daripada institusi bio ni. Biosecurity ni. Dekat catatan tak boleh. Dekat catatan. Catat balik. Nak tulis dekat catatan. Yang baik awak sediakan borang yang sama ni. Nombor 6 ni, slide nombor 6 ni kan? Okay, slide nombor 6 ni. Apa? Kategori dia sediakan, maksudnya ada ruang lain, ruang apa? Pecahkan jadual ni. Maksudnya ada kategori institusi tu institusi apa? Institusi pendidikan. Lepas tu nama dia apa kan? Lepas tu macam yang Aisyah buat tadi tu. Macam yang Aisyah buat tadi untuk yang kemudahan kan? So ada table lagi satu. Kalau ada tambahan lah institusi dekat site. Okay? Okay, baik. Lepas tu yang ni tak perlu untuk keadaan kemudahan awam dekat taman rekreasi sebab dah ada sikit keju. Yang ni perlulah, perlu. Perlu juga? Okay. Perlu Okay. Ni sepatutnya baik tu kena duduk mula-mula. Baik, sederhana, tidak baik, tidak buruk macam tu lah. Okay, baik. Okay. Yang ni pun sama, bersih ni kena duduk atas. Bersih. Okay, saya tukar nanti pun. Okay. Keadaan tu sampah, bersih tak bersih. Dia baik, dia sama je lah dia punya ni. Baik, sederhana, buruk. Macam tu. Okay. Baik, baik. Tu sampah ni pun kena ada mention dulu. Ada ke tak ada tu sampah. Tapi kalau tak apa juga, tak apalah buat macam ni. Nanti tak catatan ni. Kalau tak ada, tulislah tak ada. Tiada. Tak ada tu sampah kan. Okay. Okay. Itu saja, Puan. Okay. Okay, semua yang lain ni faham ke nak buat untuk kawasan rekreasi ni? Faham, Puan. Boleh InsyaAllah, Puan. Okay, so kumpulan perniagaan pula. Terangkan awak punya checklist. Okay, sekejap Puan. Kawan-kawan. Nampak tak, Puan? Okay. Nampak dah. Okay, yang ni checklist untuk jenis perniagaan formal. Yang untuk kod ni, just refer dekat petunjuk kod. Macam nak isi B ke H, K, macam tu lah. Lepas tu, nama perniagaan, letak nama perniagaan tu. Kod kategori pula yang dekat ni. B, macam kalau untuk borong kat B. Kalau macam kompleks perniagaan letak KP. Macam tu. Lepas tu aktiviti perniagaan ni boleh rujuk dekat ni. So kalau sekejap Okay. Yang ni kalau kod dekat yang pertama sekali ni, letakkan dia punya kod lah kan?
Lepas tu dia punya dekat kod kategori ni pun benda yang sama lah. Kalau macam kod B ni borong kan. Sini kod kategori ni pun B juga. Cumanya kalau kata yang dekat bawah ni apa ni HR ni? Apa ni? Hiburan dan riada. So kalau kat sini H, kod kategori dia HR lah. Ya betul. Dia ada yang lain ke? Untuk H? Tak ada rasanya. Kalau tak ada rasanya kenapa ada Tak perlu. coding lain pula? Dia punya tu tak perlu. Lagi jadi keliru dekat tapak. So elakkan kekeliruan masa bila turun ke tapak. Maksudnya Ataupun apa beza di antara kod dengan kod kategori? Kod tu untuk macam contoh macam pasal macam untuk P ni kan pasal ada kemudahan penginapan. Lepas tu kalau untuk contoh kemudahan penginapan untuk kod kategori tu letak PN. Kalau dekat kod sahaja letak P. Jadi macam melambatkan apa? Nak buat survey. Saya rasa kod ni tak perlu. Baik letak terus kod kategori. Sebab bukan banyak sangat pun jenis kamu kan. Jenis apa? Senarai kategori perniagaan kamu ni. So baik letak satu je, salah satu. Pilih salah satu saja Okay fine. Untuk aktiviti perniagaan ni pun rujuk dekat senarai aktiviti perniagaan yang saya dah buat ni. Contoh macam kalau untuk runcit letak barang keperluan harian ke, produk makanan ke, macam tu. Okay, lepas tu jadi macam agak complicated jugalah sebabnya nak kena tengok ke table. Macam yang Puan cakap sebelum ni, just tulis kalau pergi site tu, tulis aktiviti perniagaan dulu. Nanti kalau balik baru letak kod. So tak perlu bawa lah nanti kalau kata ni boleh share, mungkin share dekat group dekat group WhatsApp ataupun Telegram kamu sajalah. Untuk rujukan. Kalau kata in case tak tahu dia punya jenis apa aktiviti tu kan. So boleh rujuk jenis perniagaan yang kamu senaraikan ni lah So tak perlulah print ni. Okay. Yang senarai aktiviti ni tak perlu print tak perlu print. So bawa kalau kata ada nak refer nanti boleh tengok dalam handphone je lah. So tak perlu bawa banyak-banyak dia punya ni. So nanti siapa yang buat survey tuliskan saja aktiviti dia dulu. Okay. Untuk status perniagaan, kalau untuk tidak beroperasi tu macam yang tepi jalan, kemah-kemah perniagaan tepi jalan tu. Lepas tu kalau bilangan tingkat status perniagaan tak beroperasi yang kemah-kemah tepi jalan? Macam tu kan Tuan. Tidak beroperasi. Dia macam yang perniagaan kat tepi jalan tu. Yang ni formal ni. Maksudnya yang ni kalau yang kemah tepi jalan tu perniagaan tidak formal, gerai. Maksudnya kalau kat formal ni, maksudnya nanti akan semua beroperasi lah kan? Tak semestinya juga. Ada rumah kedai yang kadang awak tengok dia ada banner tapi dia tak beroperasi dah. Dia tutup. Maksudnya macam tapi tak mungkin kan awak pergi mungkin hari tu saja dia tutup, macam contoh kedai makan kan. Tengah hari masa pergi buat survey tutup tapi dia beroperasi waktu malam. Tapi yang tu bukan kira tidak beroperasi Yang tu dia beroperasi lah tu. Tapi kalau kata yang tidak beroperasi ni, rumah kedai tu dia banner dia ada lah. Ada. Tapi lot kedai tu dia kosong. Dia tak ada. Maksudnya tak ada dah, macam kedai tu dah bankrupt ke apa ke. Yang tu tidak beroperasi. Okay, fine. Nanti awak tanyalah dekat nak pastikan tanya dengan kedai sebelah ke kedai ni. Kalau nampak usang, nampak macam lama dah tinggal kan. So nak pastikan tanya dengan kedai sebelah tu. Beroperasi ke tidak. Okay, fine. Yang tu maksud tidak beroperasi Bukan kalau jangan campur dengan gerai sebab ni perniagaan formal. Sebab saya tengok contoh tu dia tidak beroperasi macam kemah perniagaan kat tepi jalan macam tu. Tidak, tu bukan, tu tidak formal tu.
Dia kalau kedai-kedai yang formal ni, dia mesti duduk dalam bangunan yang kekal. Dia yang bangunan maksudnya bangunan lot kedai lah. Lot kedai terancang. Okay. Ya? Okay, fine. Kalau macam yang kemah-kemah semua tu, pasar, bazar semua tu, yang tu perniagaan tidak formal. Okay. Okay? Kalau Tu jangan silap faham lah nanti. okay, fine. Tengok dekat mana tu? Yang tidak beroperasi tu. Yang gerai tu. Boleh nanti tunjuk dengan saya, share? Okay, kalau jumpa, saya tak ingat saya tertengok kat mana. Salah lah tu. Yang buat tu pun salah kot. Okay. Okay, untuk bilangan tingkat ni pula pun asing. Macam contoh tingkat 1 kan perniagaan lain. Lepas tu tingkat 2 perniagaan lain asing dia punya nama perniagaan tu. Isi kat kotak lain. Untuk tingkat ke? Kalau tingkat 1, tingkat 2 ke? Okey, kalau tingkat 1, tingkat 2 ni dia kena duduk sekali. Maksudnya baris pertama tingkat 1, baris kedua tingkat 2 macam tu. Supaya nanti awak tak keliru bila nak buat analisis. Okey? Okay, fine. Jangan bercampur lah ni. Okay. Seterusnya status pemilikan. Just sama ada sewa atau persendirian. Okay. Lepas tu keadaan bangunan baik, sederhana dan usang. Okay. Lepas tu yang ni untuk jenis perniagaan tidak formal. Macam dekat pasar dengan bazar. Lepas tu cari dia punya bilangan unit bagi setiap aktiviti perniagaan tu. Kalau untuk yang lain-lain ni macam barang perhiasan ke atau macam perabot, itu termasuk dekat lain-lain. So maksudnya lain-lain ni selain daripada nombor 1 sampai nombor 4 lah. Ya, Okay? betul. Okay? So masuk dalam lain. So yang kawan-kawan kamu yang lain pun kena pastikan ya. So kalau kata dijual barangan, contohnya barangan runcit. Barangan runcit kalau macam bawang-bawang, sos, beras semua tu, itu nak masuk dalam mana? Yang tadi dekat checklist tu. Dekat untuk runcit Puan? Tidak formal, yang tidak formal. Tidak formal. Kalau macam bawang-bawang semua tu dekat barangan kering. Okey. Tu jangan letak dekat lain pula. Boleh ya? Okey. Okey, kumpulan perniagaan. So nanti kena ambil gambar bagi setiap jenis ni. Okey, kita tengok kumpulan perumahan dan komuniti. Boleh Puan. Okey, Faris terangkan dekat semua ahli kawan-kawan kamu lah untuk buat survey ni. Baik Puan. Kita mulakan dengan guna tanah. Okey. So yang atas ni adalah zon yang tapak lah. Macam zon A, Kampung Teluk Berluka, zon B, Pekan Tunjang. Macam itulah. Tik je kan. Haris, kenapa susun bertabur ni? A, C, E, B, D ni kenapa? Puan, nanti saya betulkan yang tu. Pasal zona saya saya masukkan dulu. Okay. Sepatutnya hari ni dah finalize dah.
Okey lah. Okey. Teruskan Faris. Lepas tu kalau terjumpa kampung lain macam dekat dengan sebelah kampung Lubuk tu ke kampung Pandang Limau, tulis lah kat sini kampung apa lokasi dia. Macam pun kata kita tak tahu ada apa kampung lainnya kan. Kawasan-kawasan lain lah. Lepas tu yang bawah ni nombor rumah. Nombor rumah tu ke berapa, kalau tak ada tu kita tanya orang tu lah. Orang tu mesti tahu rumah dia nombor berapa. Okey, ni jenis perumahan. So jenis perumahan kita boleh tengok kat bawah ni dia ada A, B, C, D. Kalau A rumah teres kos rendah, B rumah teres kos rendah sederhana. Okey. Ni pula anjakan perumahan. Kena ukur lah anjakan hadapan, sisi dan belakang. Okey, untuk ajakan ni contoh Okey, yang ni perumahan terancang kan? Ni perumahan terancang. Okey. Ni sebenarnya semak untuk perumahan terancang. So kalau katalah Azalizah tolong pergi ambil maklumat. Okey, Azalizah boleh terangkan kat saya tak? Kalau pergi satu taman tu adakah setiap jenis rumah setiap lot-lot rumah tu awak perlu ambil hadapan dia punya ajakan hadapan sisi belakang? Azalizah. Saya. Macam mana? Katalah pergi taman perumahan dekat Tan Tunjang, katalah taman perumahan desa. Nama dia. Taman perumahan desa tu dia ada rumah teres. Semua rumah teres setingkat. So awak nak ambil setiap satu lot tu ukuran ajakan ke ataupun satu saja? Satu je point. Satu saja. Betul lah tu, satu saja satu saja unit rumah yang perlu awak ambil ukuran. Untuk contohlah bagi dia punya anjakan. Okey, sekiranya taman tersebut ada beberapa jenis rumah. Dia ada campurlah rumah teres setingkat, ada rumah teres 2 tingkat pun ada dalam tu dan rumah berkembar. So awak ambil satu sampel. Okey? Satu ukuran bagi satu jenis rumah. Sebagai sampel ukuran dia lah. Okey? Boleh? Boleh. Apa yang nak tanya? Ya? Hello? Ya. Kalau nak ukuran pakai pita pengukur Memang ukur betul ke situ? Ya? Okey. Memang nak ukur daripada, tak kisahlah jenis perumahan ataupun yang corner lot punya. Dia kalau nak ambil ajakan tepi, dia kena ambil corner lot. Sebab rumah tengah dia tak ada tepi, sisi tu. Anjakan sisi tu. Okey, baik-baik. Kalau hadapan dengan belakang, tak kisah awak nak ambil rumah tengah ke rumah corner lot. Sebab sama je. Tapi pastikan rumah tersebut bukan rumah yang direnovate. Okey? Rumah yang dia dah diubah suai. Kalau rumah diubah suai dah, dia punya ukuran anjakan tu dia akan bukan maklumat yang tepat, yang sebenar lah. Okey, awak kena tengok agak-agak dia punya, kalau macam ubah suai ni mesti kita boleh nampak daripada mana dia renovate, dia ubah suai tu. Okey? So kamu pandai-pandailah cari rumah yang kalau ada rumah yang tak ada yang belum diubah suai tu, so ambil rumah tu. Tapi katalah semua tak ada. So awak kena anggarkan dekat mana awak kena pandai-pandai pilih lah dia. Rumah tu dia diubah suai tu dia extendkan daripada mana ke mana. Salam. Sekejap
Okay, kita sambung. So kena pasti awak tengoklah keadaan tapak tu ya. Macam mana dia punya rumah yang sesuai untuk awak ambil ukuran. Boleh Faris? Boleh Puan? Puan, Ya. ukuran kan kita kena pakai tape kan? Ya. Kita kena beli ke? Kalau kita pinjam poli punya boleh tak? Itulah. Selepas kamu buat garis panduan tu tak ada? Mana ada? Kan garis panduan tu kamu pergi tapak kan? Kamu masing-masing ada dekat site masing-masing rumah kan? Kamu tak pergi ukur? Tak ada pita mengukur? Kita pakai ni ke Puan, Google Earth tu. Tak pergi tapak Mana turun? Okay. So, nanti saya cari dulu. Kita mengukur. Kalau ada, saya bawa nanti. Tapi itulah. Kalau ada pun tak banyak kot. So, saya tak boleh nak bagi semua student lah. Kalau ada, tak tahu. Sebabnya senior kamu yang pinjam-pinjam dulu pun tak tahulah dia. Saya nampak ni ada satu. Dekat bilik saya ni ada satu. Right. Tapi sebenarnya tak banyak sangat pun benda yang kamu kena ukur. Sektor perumahan, ukur hancakan. Lepas tu infra dan ukur jalan dengan kelebaran parit kan. Dan tangki septik. So, kamu kena, saya tak apa, nanti saya try cari dulu berapa yang ada. Nanti saya bagi tahu. Tapi kalau kata kamu ada, backup bawa lah So siapa yang ada tak pelajar kelas ni yang ada? Saya Puan. Faris ada. So ada satu. Okay. Tak apa, nanti saya cari dulu, nanti saya update kemudian. Okay, boleh sambung? Okay, saya sambung. So, bilangan tingkat. So, kalau rumah tu tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, just stick lah. Selalunya nampak tingkat 1 dan 2 lah kat sana. Okay. Tapi kalau kata jenis rumah tu dia renovate, dia jadikan 3 tingkat. Asalnya sepatutnya rumah lain semua 2 tingkat kan? So tak perlulah tanda yang renovate tu, yang kamu cuma nilai rumah yang asalnya. Okay? Dia rumah semua asal. Rumah asal saja. Okay? Okay, sambung. Boleh. Keadaan bangunan, tengoklah bangunan tu baik, sederhana atau usang. Kalau baik, dia macam colour dia tak luntur sangat. Bangunan tu nampak keadaan yang baik, kita agak-agak lah. Kalau ada retak ke, cat usang ke, dia sederhana lah. Okay. Kalau usang tu banyak lalang lah. Rumah tu memang banyak lalang. Banyak tumbuhan, rumput-rumput lah. Okay. Kalau katalah rumah usang ni, dia maksudnya rumah tinggal tau. Rumah dia kalau rumah tu ada orang tinggal, tapi banyak lalang, banyak rumput-rumput, tumbuh-tumbuhan tu, dia bukan kategori usang tau. Okay? Selagi dia ada orang tinggal kat situ, dia bukan kategori usang. Ni usang ni memang teruk sangat lah. Dia macam bumbung tu dah terbuka, tak ada. Dah berkulat-kulat, lepas tu kena tinggal, dia macam dah tingkap pun tak ada. Itu usang. Okay, so boleh imagine macam mana dia punya lot perumahan yang usang ni. Okay, Puan. Okay. Okay, boleh Puan. Okay. Ni berapa minit tak berapa ni. Okay. So pastikan ambil gambar lah Ambil gambar ni ikut jenis rumah. Lepas tu kalau ada bilangan tingkat ni, ada perbezaan bilangan tingkat. Ada yang 1 tingkat, 2 tingkat ni. Lepas tu keadaan bangunan ni pastikan ambil wakil bagi rumah baik, rumah sederhana macam mana dan rumah usang macam mana. Okay? Sampel. Kalau tak ada lah Jangan awak adakan pula. Baik Puan. Okay? Kalau semua baik je lah.
Okey. Okay, so kita teruskan kepada rumah tidak terancang. Okay, ni senarai rumah tidak terancang pun sama. Tik je kalau zon-zon yang berkenaan. Ni pun sama, nombor rumah. Nombor Ini rumah pun sama ABC ni tak betul lagi. jenis perumahan pun sama. Kalau rumah teres lah. Dia ada kod yang ni ABCD. Ikut tu. Okay. Lepas tu bilangan tingkat 1 dan 2. Sama juga. Tik. Kalau keadaan bangunan pun sama juga. Tik juga. Okay. So bahan binaan kayu, batu ataupun dia campur lah batu dengan kayu. Bawah tu batu, atas tu kayu. Okay. So Ini tik je. kena ambil gambar yang kayu, yang mana. Batu kayu Baik puan. Status pun sama, berpenghuni atau tidak. Ni status pemilikan, kena tanya orang dia lah. Kalau nampak macam ada nombor kata rumah ini untuk disewa ke, untuk apa-apa, tulis sewa. Ataupun pajak lah, yang tu pajak lah tanya. Pajak. Yang orang sewa ni kita tanya orang tak. Kata rumah sendiri ke rumah sewa. Okey. Yang perumahan terancang tadi tak ada status pemilikan? Ni? Tak ada rasa. Okey. Okey, untuk sektor perumahan ni sepatutnya kalau ikut prosedur untuk kamu laksanakan survey di kawasan kampung ataupun kawasan kampung lah awak perlu minta kebenaran daripada ketua kampung ataupun wakil penduduk lah di kawasan tersebut untuk menjalankan survey. Kalau tidak nanti takut dia ada orang tak puas hati ke apa kan. So nanti tapi so dah maklumkan siap-siap. Dah maklumkan siap-siap lah untuk dah minta kebenaran lah, maksudnya untuk kumpul data tujuan untuk pembelajaran, tujuan kajian projek kamu lah untuk belajar. So maklumat ni tidak kalau ada wakil penduduk dekat situ boleh tanyalah Baik puan. Pergi kemudian tanyalah nak mohon kebenaran dulu untuk kumpul maklumat. Okey. Pastikan nanti siapa yang buat survey yang melibatkan tanya dengan orang dekat situ lah wakil penduduk ataupun ketua kampung lah. Kalau kata susah nak jumpa tapi tak apalah, yang penting awak usaha dulu tanya dulu. Okey. Ni mohon kebenaran sebab nanti kalau apa-apalah takut nanti ada isu kemudian keselamatan ke ada sebab sekarang ni dalam situasi yang COVID ni pun takut orang yelah berhati-hati kan untuk nak menerima orang untuk survey kan. Betul tu puan. Takut-takut pula. Ya. So sebagai langkah berjaga-jaga kamu kena pastikan mohon kebenaran dululah. Okey. Ataupun kalau dari segi status pemilikan ni pun boleh tanya dengan wakil penduduk di situ ataupun kampung ketua kampung situlah. Sebab nak tanya seorang-seorang ni jadi macam agak susah lah Okay. So nanti kena pastikan awak ni lah kalau siapa yang buat survey untuk perumahan dan perumahan dan komuniti ni, especially komuniti lah lebih-lebih lagi sebab dia kena survey orang. So awak kena pastikan awak berpakaian yang ikut berpakaian formal lah Lepas tu ada kat matrik apa semua. Boleh? Boleh puan. Boleh puan. Puan baju formal tu baju kelabu tu ke?
Baju formal bukanlah baju kurung. Maksudnya baju yang sesuai Yang baju turun kelabu ke tu tapak ke? lah. Baju apa? Yang baju warna kelabu tu ke? Baju Yang kelabu yang mana yang baju apa nama tu? Baju bengkel. Baju bengkel. Boleh? Okey, baik Puan. Lepas tu bawa nanti kalau nak buat survey tu pastikan bawa payung lah. Sekarang ni hujan panas semua tu. Payung, air semua tu kena ready. Okay? Bawa beg lah masing-masing, senang. Alat tulis, pita mengukur kalau yang berkaitan, checklist kamu nak masukkan dalam beg semua. Okay. Okay, seterusnya ni dah habis berkenaan tentang untuk guna tanah perumahan kan? Community pula. Community pula. So ini adalah community. Okay. Tu nombor siri ni adalah nombor 1, 2, 3, 4. Dia ikutlah. First interview nombor 1. Second nombor 2. Okay, sekejap. Itulah. Dia ikut zone ni, nombor siri ni nanti dia akan kalau zone tu so nanti untuk yang buat survey community berapa bilangan orang yang akan untuk wakil bagi buat survey community ni? Tak tahu lah berapa orang kita boleh dapat. Bagi setiap zone, Faris. Kalau zone pula dia zone macam zone Kampung Lubuk, Kampung Binjai. Itulah. Kalau lokasi ni tak tahulah, lokasi yang kita tak pasti. Macam ada kampung lain ke dalam tu. Bukan. Zone ni zone yang kamu pergilah. Tadi ada kamu ada zone A sampai A, B, C, D, E kan? A sampai E. Lepas tu lokasi ni, lokasi apa? Maksudnya kalau kata zone, kamu duduk dekat zone E. So kampung Lubuk, katakanlah kamu dah mention kampung Lubuk kat dalam tu kan? Katalah ada kawasan lain juga dekat zone E ni. Dia ada campur kampung lain. Yang ni yang kamu kena pasti dekat Google Map je kan? So dia ada kampung lain. So tulis kat situ kampung Lubuk dan kampung apa. Ataupun tak boleh. Tak boleh campur. Kena asing. Kena pakai borang lain ya. Zone E juga. So lokasi dia kampung lain lah dan nama yang kamu kena pasti dekat tapak tu. Okay? Boleh Puan? Nanti kalau campur nanti awak tak boleh bezakan lokasi. Nanti campur pula survey ni. Okay? Boleh. So kita mula dari nombor 1, kewarganegaraan. So kita tanyalah orang tu, warga negara atau tidak. So kalau bukan, nyatakan negara dia apa. Itu negara dia negara negara lain lah. Kira negara macam Filipina lah. So pandai explain lah nanti. Bukan negara selain daripada Malaysia lah. Selain daripada Malaysia. So jantina pun laki ke perempuan yang kita tanya tu. Tak payahlah nak tanya jantina. Kalau macam jantina ni, katalah awak yang tik kan untuk dia. Jantina ni awak tengok lah. Takkan pakcik ni laki ke perempuan. Kan? Dia awak tik lah. Awak ni pun. Yang mana boleh skip tu. Nanti agak-agak dia macam kalau macam warga negara ni tanyalah kot dia memang bukan warga negara kan. Jantina ni tak perlulah. So tengok dia. So tik. Umur berapa? Tak kena tanya. Okay. Puan dengar tak Puan? Okay dengar. Tadi live dulu tadi. Okay. Puan nak tanya? Ya. Yang untuk survey community ni, satu zone tu nak berapa orang? Okay. So satu zone tu ikut bilangan ahli sektor penduduk tu
dia kalau macam sepatutnya kalau satu zone tu awak dah bahagikan 5 orang kan? Okay. Betul Puan. So satu zone tu saya rasa semua kena buat untuk survey komuniti ni. Dia ikut penduduk yang duduk dekat kawasan rumah tu. Bukan kalau kata awak jumpa orang dekat kedai awak survey, bukan So ikut bilangan orang yang di rumah tu. Masuk rumah. Dekat kawasan rumah. So semua orang kena bantu untuk buat survey komuniti ni. So 5-5 kalau 5-5 turun kan, selain daripada dia buat survey untuk sektor dia ataupun sektor-sektor lain, kata dia buat untuk sektor industri. Dia perlu juga bantu untuk buat survey komuniti. Sebab survey komuniti ni kita kena buat semua penduduk di kawasan site kamu tu lah. Semua penduduk di kawasan rumah site kamu tu. Okay? Baik Puan. Baik Puan. Okay, kalau kamu buat survey dekat kawasan kedai, ni tak semestinya duduk dekat Pekan Tunjang tu, ada duduk kat luar. Tu yang kita nak cari, survey penduduk di kawasan rumah tu. Okay. So taman tu, so kira lah berapa orang. Lepas tu taman Kampung Lubuk, berapa orang yang awak survey. Kampung Sungai Korok berapa orang, kampung apa nama? Kampung Binjai berapa orang. So dekat taman jangan salah faham awak pergi kat Pekan Tunjang tu awak buat survey komuniti pula. Tapi dalam Pekan Tunjang tu kalau ada kawasan perumahan, survey kawasan perumahan tu lah. Okay. Boleh Najatul Faikah? Boleh Puan. Okay. Pastikan sebanyak mungkin orang untuk terlibat dalam melaksanakan survey komuniti ni supaya kamu cepatlah untuk collect data. Lagi sikit manpower kamu, lagi lambatlah kamu punya pengumpulan data Proses. tu. Pengumpulan data tu lambatlah, slow. Okay. Okay, so next. Okay. Next umur. So kita tanyalah umur berapa. 18 ke bawah ke, 19 ke 30. So, tak apa, ini tak payah explain Faris. Ini boleh kau baca semua faham rasanya. Okay. So bangsa pula pun tengok dia bangsa Melayu ke, Cina, India, lain-lain tu bangsa lain lah. Okay. So agama pun, agama tanya je lah. Okay. Selalunya Islam banyak lah. Okay. Tu status perkahwinan, bujang ke, berkahwin ke, duda ke, janda ke. Okay. Okay, seterusnya nombor 7, tahap pendidikan. Tahap pendidikan sekolah rendah dan menengah, sijil, diploma, ijazah dengan tidak bersekolah lah. Sektor kerjaan atau dia kerja sektor swasta atau kerja sendiri ataupun bersara pencen. Okay. Bidang pekerjaan tulis ya. Kalau dia kerja sawah padi tulis lah, tulis padi. Bilangan isi rumah tengok tanyalah dia 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke atas lah. Okay. Lepas tu nombor 11, jika mempunyai anak kenyataan umur. Ni kalau tanyalah anak ada berapa, 10 ni umur dia. Kata ada anak, tik je tak ada anak. Okay. Okay, nombor 12 yang terakhir, pendapatan lah. Okay, tanya je, pendapatan angka berapa. Okay, kejap Puan. Ada call sekejap. Okay Faris, boleh sambung. Okay, so tanyalah orang tu.
pendapatan dia berapa, 500 ke bawah ke, 500 ataupun anggaran 1000 ke bawah ke. Okay. Itu sajalah. Okay. So jelas semua boleh untuk buat survey komuniti Semua faham Jelas puan. Okay. So kita tengok sektor pertanian pula. Sektor pertanian boleh explain awak punya checklist. Nampak tak puan? Okay. Nampak dah. Yang okay. Untuk pertanian, yang satu pemilikan ni ada 3. Dia tanda juga, tanda right je. Kategori pun sama, tanda right. Lepas tu jenis tanaman, contoh macam padi ke, jagung, macam tu lah. Okay. Lepas tu anggaran bilangan tanaman boleh tanya tuan tanah tu lah. Okay. Tapi kalau katalah contohnya apa? Kalau tak ada tuan tanah tu, kadang-kadang susah nak cari kan. Katalah awak tengok macam dia tanam pokok macam buah-buahan. Pokok mangga ke, pokok yang tak boleh nak jumpa dengan pemilik tu. So awak boleh kira je lah anggaran kamu. Okay? Anggaran kamu tak semestinya semualah. Tapi kalau yang banyak tu agak sukar lah. Okay? Luas petak padi pun sama. Kira. Okay. Lepas tu sumber bekalan air. Ni khas untuk padi saja. Okay. Sumber bekalan air ni macam saliran dia. Dari mana. Okay. Lepas tu jenis jentera. Kalau time turun set tu dah nampak jentera apa yang digunakan, bolehlah tulis. Okay. Lepas tu yang ni yang untuk peternakan. Tulislah ambil gambar nanti. Okey puan. Yang peternakan pun sama, tanda je. Tanda right. Lepas tu kategori pun sama, tanda right je. Lepas tu jenis haiwan. Lepas tu jenis haiwan ternakan, contoh macam lembu, ayam. Tapi kalau yang ternakan ni, kalau kurang daripada 10 tak dikira. Buat sikit sangat tak perlulah. Kalau dia ada reban ayam yang kecil je dekat rumah kan. Lebih kurang dalam 10 ekor tu tak perlulah. Okay. Lepas tu ni sistem sokongan. Sistem sokongan ni pun khas untuk air je. Macam kalau ada orang ternak ikan ke, udang ke. Okey, tapi kalau katalah kau pergi ke kampung, katalah kampung Binjai contohnya. Semua rumah yang awak pergi tu, dia memang ada reban ayam. Dia majoriti dia ada reban ayam. Walaupun 10 ekor, awak buat catatan sikit lah. Boleh masukkan analisis. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih. Okay. Macam mana nak ni? Okay. Okay, sektor pertanian. Sektor industri pula. Okay, kejap
Nampak tak Puan? Hello? Nampak tak ni? Puan nampak tak? Okay, sekejap saya ada perbincangan sekejap. Okey, baik Puan. Okey, sambung balik. Sorry, tadi ada hal sikit. Okey, industri. Okey Puan, untuk industri ni ada lot tanah. Lepas tu untuk nama syarikat ni dekat satu lot tanah tu boleh nyatakanlah syarikat apa yang ada dekat situ. Lepas tu ada tarikh mula operasi. Jenis industri ni antara ni lah pemprosesan industri berat dengan desa. Lepas tu untuk kluster perindustrian ni dia punya jenis macam dia punya apa yang dia buat. Contoh macam kalau contoh dia punya jenis industri tadi pemprosesan kan. Pemprosesan tu apa benda, contoh macam pertanian ke, pelumbungan ke, perikanan ke, tu satu. Okay, Kalau contoh macam industri Azhar, nanti pastikan siapa yang ni tahulah dia nak tulis apa dekat kluster ni. Siapa yang buat survey ni. Ya? Okey. Jangan biarkan kosong. Okey, boleh Puan. Ataupun apa? So pastikan, maksudnya bila dia tulis tick jenis industri ni, jenis industri ni kena perincikan. Perincikan bagi kluster dia. Okay?
Perincikan. Diperincikan lah, maksudnya pemprosesan ni bagi kluster dia apa dia? Untuk industri berat, kluster dia apa dia? Okey, faham. Okey. Okey. Lepas tu untuk rangkaian jalan raya apa yang ada dekat kawasan situ. Lepas tu terusan ni jika ada, kalau kawasan tu dia ada, kalau tak silap kalau terusan kat situ cuma ada sungai besar je. Kalau dia kawasan tu berdekatan dengan sungai besar boleh tulislah kat sini. Okay. Lepas tu ada untuk ketinggian bangunan. Boleh tick kat sini. Lepas tu jenis bangunan dia, keadaan bangunan dengan elemen persekitaran ni. Sekejap. Apa elemen persekitaran ni contoh macam mana? Elemen persekitaran ni itulah perlu ke nak masuk kan? Saya pun tak tahu. Masa tak perlu. Tak perlulah. Dia punya kemudahan sokongan dah ada kan? Ada dia. Kemudahan sokongan ada. Ada dah. So elemen persekitaran ni tak perlu dah. Okey, baik. Untuk status pemilikan perindustrian ni, saya sendiri tidak beroperasi. Lepas tu, jenis milikan perindustrian, jumlah pekerja dengan kemudahan sokongan. Okay, jumlah pekerja. Jumlah pekerja ni agak susah kot nak dapat. Kalau tak dapat tak apalah Okey, baik. Okay. Itu saja. Terima kasih. Okay, itu saja untuk industri ni. So, sektor guna tanah. Ada lagi ke sektor yang saya terlepas? Sekejap, puan. Ya? Untuk perindustrian ni, anjakan bangunan kita kena dapatkan ke? Tak perlu. Tak perlu. Tak perlu tapi jenis bangunan yang tadi ada dah kan, sesebuah ke berkembar ke ataupun jenis yang tu dah ada tak ya? Anjakan tak perlu. Okey, baik. Untuk yang guna tanah kejap. Okey, guna tanah je kan tinggal. Puan, guna tanah tak ada perubahan puan. Okey. So just kumpul maklumat yang tu je lah Rahmatan Angin. Apa dia tunggu semua maklumat baru kita kumpul. Ya? Orang kumpul daripada maklumat daripada sektor lain lah. Okey. So ada apa-apa tak kemusykilan berkenaan tentang projek 2 ni? Setakat ni, koordinator. Kemusykilan macam mana tu puan? Musykilan kot kalau katalah awak tak yang menjadi apa? Takut menjadi apa benda lah yang awak tak faham, tak clear lagi. Ni bila kamu nak kumpul data dekat tapak. Data-data kaedah nak kumpul data berapa orang sektor, ketua-ketua sektor dah lantik ke belum? Kalau saya takut tak sempat dengan takut bila turun nanti dia jadi macam bukan gelabah, dia macam tak teratur sebab first time kan. Memanglah hari mula-mula mungkin kamu akan agak berterabur sikit lah. Tapi kaedah yang untuk memudahkan kamu sebab kamu dah bagi ikut zoning kan. Okey, kenal pasti langkah pertama untuk bila kamu dah turun ke tapak, kamu kenal pasti dulu apa landmark, maksudnya yang point untuk kamu mula-mula nak survey. Kamu mula dekat situ, kamu tandakan sempadan bagi zon kamu. Okey? Supaya kamu tak termasuk dalam zon lain untuk kumpul maklumat. So kamu baca dulu plan kamu dan kenal pasti dia punya landmark tu lah. Landmark tahu kan? Landmark ni maksudnya apa yang awak ambil sebagai dia punya guide, panduan. Maksudnya adakah bangunan sekolah ke contohnya,
surau ke, apa yang boleh awak ingat untuk tandakan dia punya sempadan? Faham Iqbal? Faham. Dan semua semua ni. Okay. Ketua untuk zon A siapa? Dah lantik ke? Lantik ke belum Iqbal? Ketua yang saya dah tak ada ahli dia, cuma ketua je tak ada. Kalau macam saya punya zon dah ada dah ketua. Zon kamu zon mana? Kampung Binjai. Okay. So kamu dah ada ahli dalam zon-zon tu? Boleh share dekat sini? Boleh share dekat slide ni nama ahli tu. Untuk zon tu. So kenapa tak ada ketua lagi? Kenapa susah susah nak cari ketua ke? Susah nak cari ketua ke ataupun macam mana? Saya dah cakap dah kot hari tu. Lantik lah sendiri punya ketua sebab takut nanti ada yang macam tak nak kan. Okay, tak apa, saya share dulu nak tengok. Okay, sekejap puan. Okay puan, ni kita punya ahli yang dah agih siap-siap. Okay.
Ni zone ni. Okey, Kampung Teluk Belukar. Okey, untuk kampung bergerak ke zon-zon ni, saya galakkan ada wakil seboleh-bolehnya ada 2 lelaki juga Ada wakil 2 lelaki bagi satu zon. Untuk tujuan keselamatan lah. Takut juga kalau ada apa-apa kan. Itulah. Macam zon A ni semua perempuan. Takut bahaya lah ni. Kalau yang pekan tu saya tak risau sangat sebabnya agak ni kalau kampung tu. Oh, jadi kampung Lubuk tu kena Kampung campur Lubuk, dengan Kampung Lubuk Teluk tu macam Belukar semua lelaki kan. Bahagi kan? dengan Belukar. Bagikan dengan Kampung Teluk Belukar ni. Okey. Yang Kampung Padan Limau pun sama. Kampung Padan Limau ni bersebelahan dengan kita orang pun, sebelah Binjai. Sebelah. So boleh wakil seorang ni kat sini. Ke ataupun kamu nak bergerak sama-sama ke? Sebab ni kalau bergerak sama-sama akan makan masa lah. Tu tak pasti kena tanya Kampung Lubuk punya ahli lah. Ilham Faris, Arif Sarabut dengan Akram. Ya. So awak bahagikan dulu. Okay. Lepas tu lantik ketua Lepas tu saya nak wakil sektor-sektor apa dalam ni. Nanti buat satu table. Koordinator minta tolong buat satu table. Ketua. Lepas tu nanti kalau minta ketua yang dari dalam ni letak dia dia adalah pegang sektor apalah. Okay. So kita tahu dia bertanggungjawab untuk kutip maklumat sektor dia dan bantu untuk sektor-sektor lain juga. Okay. Okay. So hari minggu depan dah cuti SEM Nanti share dalam grup saja Nanti buat table. Okey. Hari tu ada yang tanya saya berkenaan tentang Azim dengan Azim dengan Nabihah kot dan Akilah untuk buat format report dan folio. Okey, sekarang ni kita untuk dia tak ada format spesifik lah. Untuk folio awak tentukan cuma dia punya sebab untuk penyediaan folio Azim lead kan? Editor. Kan Azim? Ya Puan. Okey, untuk format saya awak lead untuk maksudnya dia bukannya awak buat dalam bentuk infografik. Maksudnya dia ada muka depan, dia pun ada gambar yang sesuai lah yang menunjukkan set kamu. Okey, lepas tu ada logo apa semua tu lah. Tu kamu buat muka depan untuk kajian projek 2 ni. Okey, lepas tu bagi setiap sektor dia mesti ada separator. So separator tu nanti dia akan gunakan tulisan yang samalah dan gambar yang ikut kamu punya cover tu. Okey? Ikut kamu punya cover. Lepas tu dalam folio tu mesti ada carta organisasi. Lepas tu gancat yang Farid buat tu, gancat tarikh-tarikh tu. Okey? Tarikh-tarikh tu. Lepas tu mesti ada matlamat. Okey, matlamat tu saya minta kumpulan guna tanah buat. Guna tanah dah buat ke? Matlamat dah objektif. Kita yang ada maklumat tu kita yang letak cari tu je Puan yang macam pengenalan. Tapi nanti kita akan sambung buat. Okey. Lepas tu sekejap je buat. Itu dah buat kan? Dah ada sikit tu saya tengok. Yang Farid share tu. Okey, so Iqbal, Eugene dan Farid boleh buatlah yang untuk dia punya matlamat dan objektif bagi projek 2 ni. Untuk dimasukkan dalam folio. Okey, lepas tu
berkenaan tentang satu organisasi iaitu Aiman buat kan. So minta saja dari Aiman masukkan. Lepas tu mesti ada plan kunci, plan lokasi, plan tapak. Yang tu sektor guna tanah lah juga. Okay. Lepas tu untuk separator bagi setiap kumpulan, pastikan pakai gambar untuk separator tu sesuai dengan sektor tu. Maksudnya kalau sektor guna tanah ataupun kamu nak pakai gambar yang sama dengan cover, itu terpulang. Nanti kamu bincang lah. Ya, ataupun kalau kata sektor industri tu, gambar industri di tapak kajian lah. Ya. Okay. Baik Puan. Okay. So, yang tu format untuk folio. Format untuk report, dia akan sekali seiring dengan folio nanti. Cumanya folio bentuk infografik, report dalam bentuk laporan. Dia dalam pakai Word lah. Tapi kalau yang untuk folio ni, mungkin saya rasa yang sesuai adalah PowerPoint lah. Okay. Lepas tu nanti untuk plan bagi setiap sektor, pastikan standardizkan dia punya format. Maksudnya perlu ada arah mata angin, tajuk plan, petunjuk, disediakan oleh siapa, lepas tu disemak oleh siapa, apa semua tu lah, sumber. Okay. Boleh Azim? Untuk standardizkan, maksudnya tak adalah banyak sangat, cumanya kena prepare cover, bentuk tulisan apa yang kena selaras. Lepas tu apa nama ni? Untuk format cover untuk sektor dan plan. Okay, format plan. So arahkan bagi setiap sektor lah, sediakan tu. Untuk report nanti kemudian kita akan clarify. Tapi report tak ada apa sangat format. Ya? Sediakan apa? Setiap sektor kena sediakan apa Puan? Cover untuk sektor. Dan cover untuk sektoral, untuk folio. Template tu lah, maksudnya nanti Hazim sediakan template bagi pada semua kumpulan. Okay, sektor. Kumpulan sektor lah. Puan, maksudnya muka depan kena ada lah untuk setiap sektor tu, pembukaan folio tu. Dia macam bukan muka depan, dia macam separator lah kita panggil. Sebab cover ada satu saja. Sebab awak akan masukkan satu saja folio bagi semua. Kita akan gabungkan semua sektor dalam satu folio. Okey, baik Puan. Okay. So pernah tengok kan sini-sini kamu punya? Pernah. So macam tu lah lebih kurang. So lebih kurang macam tu dia punya gambarannya. So kita akan tapi gambar yang awak gunakan tu mesti gambar berkenaan dengan tapak kamu lah. Tapak tu berbeza kan? Tapak dengan sini-sini kamu. Okay. Okay, ada soalan lagi lain? Tajuk kajian ni nak letak dalam cover, awak masukkan tajuk seperti dalam briefing. Okay. Kajian apa? Kajian guna tanah. Kajian guna tanah. Dan apa? Kajian guna tanah dan apa? Selidik. Kaji selidik guna tanah dan komuniti. Okay. So letak projek 2, kaji selidik guna tanah dan komuniti ataupun penduduk lah. Okay. Okay, itu untuk kamu punya cover tu. So pandai-pandailah design ya. Kalau Hazim tak mampu tak boleh nak design ni minta tolong bantuan juga daripada siapa-siapa lah ya. Hazim. Baik Puan. Okay. Okay, seperti yang saya beritahu tadi lah ya, yang lain-lain tu kena minta kerjasama daripada ahli kumpulan kelas kamu lah.
Carta organisasi tu itu Aiman dah buat. Gancet Farid. So matlamat dan objektif sektor guna tanah. So compile kan. So Hazim tolong masukkan dalam template tu lah. Okay. Dan serahkan kepada sektor untuk edit. Dan final editor nanti Hazim akan selaraskan. Okay. Boleh Hazim? Boleh Puan. Okay. Ada soalan lagi? Yang lain? Okey, untuk hari nak pergi ke tapak nanti, okey. Nanti untuk 7 hari bulan bila kamu naik selepas cuti nanti, siapa yang ada transport yang agak-agak boleh pergi survey dulu sendiri nanti? 7 hari bulan tu. Mungkin saya Puan. Hazim. Okey. Saya bawa motor. Okey, Hazim bawa motor. Okey. So pergi nanti saya nak bagi keizinan lah pada waktu studio nanti. Hazim lagi nak pergi dengan siapa lagi? Pasti Puan, siapa yang bawa? Saya pun pergi juga. Iqbal lagi. So nanti kita akan masuk kelas dulu. Kita akan kita akan jumpa dulu pada pagi tu. Lepas tu nanti saya akan bagi keizinan untuk kamu survey dulu tapak. Dan tengok. Tandakan sempadan. Sempadan tapak lah. Kamu tengoklah survey, maksudnya dapatkan gambaran secara umum dulu. So Iqbal, Hazim, lagi siapa lagi? Siapa lagi nak pergi? Saya. Saya Puan. Siapa ni? Aini. Aini, okey. Aini nak pergi dengan siapa lagi? Pergi bersama-sama dengan Iqbal lagi, dengan Hazim sekali lah, gerak sekali Najatul. Sekali Najatul. Dengan Najatul lah, okey. Okey So kalau lagi ramai boleh pergi, lagi baguslah. Dapatkan gambaran awal. Tapi nak pergi ke tapak pada hari Ahad tu, kena maklumkan saya dulu. Kena maklumkan saya dulu sebabnya apa-apa nanti waktu tempoh kelas tu sebabnya saya dah maklum lah awak pergi waktu studio saya. Boleh? Boleh. Boleh Puan. Okey. Ada soalan apa-apa? Ada soalan lain? Tak ada? Tak ada Puan. Tak ada. So kalau tak ada, saya ambil attendance sekejap kita ambil attendance, lepas tu kita boleh awak boleh sambung lah tugasan studio mana-mana yang saya beritahu tadi lah. Boleh sediakan dulu format format untuk folio. So nanti bila nak bila kamu dah naik ke sini, tugas kamu untuk setiap hari Ahad dan hari Rabu tu akan turun ke tapak. Okay? Mungkin saya rasa awak perlukan 2 ke 3 kali lah turun ke tapak. Okay? Tapi sekali saja yang kami akan bawa lah. Yang lain tu kena pergi sendiri. Okay, Adriana. Saya Puan. Okay, Faris. Ada Puan. Akila. Saya Puan. Nabiha. Saya Puan. Aini. Saya Puan. Ashira. Saya Puan. Sarabut. Saya Puan. Hazim. Saya Puan. Aiman. Ada Puan. Fatia. Saya Puan. Eugene.
Ada Puan. Fatin, Saya Puan. Puan Azra, Saya Puan. Syazwani, Saya Puan. Azaliza, Saya Puan. Arif, Ilham, Ada Puan. Anis, Saya Puan.